Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita hari ini. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita akan bermula dengan bab 6, okey, bab 6 jadual berkala. Di bawah subtopik 6.1 pengelasan unsur. Okey. Baik, sebelum saya meneruskan dengan bab 6, saya ingin mengimbas kembali. Okey, kita akan imbas kembali apa yang telah kita belajar dalam bab 5. Baik, kenapa kita nak tengok balik apa yang kita dah belajar dalam bab 5? Sebab bab 5 dengan bab 6 sebenarnya dia ada perkaitan. Okay, dia ada perkaitan. Kerana kita nak menerangkan tentang jirim. Baik, sekarang kita tengok. Apakah dia jirim? Ini kita nak ingat baliklah supaya kita mudah untuk masukkan bab 6 ni. Baik, jirim ialah apa-apa benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey. Baik, ini adalah dua syarat jirim. Okey. Benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey. Seterusnya tengok nombor 2. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang kecil dan diskrit yang dipanggil atom. Okey. So kita dah belajar dalam bab 2, bulat-bulat tu namanya zarah. Jadi zarah-zarah dalam jirim ni dia kecil dan diskrit dan nama lain bagi dia adalah atom. Okey. Baik, nombor 3. Atom tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Atom terlalu halus. Okay, dia kecil, kecil ataupun seni. Okey, nombor 4. Macam mana saya nak tengok atom? Atom hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. Okey. Baik, sekarang kita akan mula dengan bab 6. Apa itu atom? Okey, yang awak belajar tentang zarah itu. Okay, jadi apa itu atom? Atom ni dia terdiri daripada 3 zarah subatom. Okey. So dalam atom ada 3 pula zarah subatom. Okey, ada 3 pecahan sebenarnya dalam dia. Apa? Yang pertama proton. Okey, ada ejaan salah kat sini. N ni sebenarnya tak ada N ni. Sepatutnya proton, neutron dan elektron. Okey, sorry saya tak perasan saya punya typing error kat sini. Okey, seterusnya macam mana rupa atom bila kita lihat di bawah mikroskop elektron? Okey, sekarang tengok. Yang tengah-tengah ini, ada 2 zarah subatom. Okey. Yang pertama namanya proton. Okey, dia duduk kat tengah-tengah ni. Okay, yang pertama nama dia proton. Baik, proton ni apa? Zarah yang bercas positif dan diwakili dengan simbol P. Okey, simbol dia P. Okey. Apa lagi yang ada di tengah-tengah ni? Nama yang kedua, zarah yang kedua namanya neutron. Okay, neutron ialah zarah subatom yang kedua. Nah, apa dia zarah neutron ni? Zarah yang tidak bercas. Maknanya tak ada cas dan diwakili dengan simbol N. Okay. Proton cas dia positif. Neutron dia tak ada cas. Maknanya dia bukan positif, dia bukan negatif. Itu maksudnya. Baik. Proton dengan neutron duduk di tengah-tengah ini membentuk nukleus di pusat atom. Okey, jadi nukleus bagi sesuatu atom adalah proton dan neutron. Okey, yang terakhir sekali, di luar. Okey, dia duduk di luar. Okey, dia duduk di luar atom. Apa nama dia? Namanya ialah elektron. Okey, zarah bercas negatif diwakili dengan simbol E. Okey, dia beredar mengelilingi nukleus. Jadi ingat, proton, simbol P, positif. Elektron, E, negatif. Neutron, N, tidak bercas ataupun neutral. Okay, ingat neutron, N, tidak bercas ataupun neutral. Okey, sekarang tengok nombor 1 di bawah. Nukleus bercas positif kerana terdapat proton di dalamnya. Okey, sekarang ni nukleus. Okey, nukleus. Okey,
Jadi proton dengan neutron, dia akan membentuk nukleus di pusat atom. Okey. Oleh kerana proton bercas positif, manakala neutron tidak ada cas, jadinya nukleus ini akan bercas positif. Okey. Sama lagi, bilangan elektron sama dengan bilangan proton. Jadi proton ni, proton yang duduk dekat tengah-tengah ni, dekat nukleus ni, bilangan dia dengan bilangan elektron yang di luar ni adalah sama. Okay? Kalau protonnya bilangan dia 4, elektron punya bilangan pun 4. Kalau proton bilangannya 10, elektron bilangannya 10. Oleh itu, atom adalah neutral. Okay? Oleh kerana bilangan proton dengan elektron sama banyak, maka atom charge dia adalah neutral. Okay? Awak kena ingat. Baik, tadi kita dah belajar perkataan atom. Okay, atom. Sekarang kita nak tambah satu lagi perkataan namanya molekul. Okay, jadi atom dan molekul. Baik, atom tadi kita dah belajar. Dia adalah zarah subatom. Jadi ada 3 zarah subatom. Okay. Sekarang kita tengok molekul pula. Apa pula molekul ni? Sekarang tengok kat sini. Molekul. Okay. Terbina dari 2 atau lebih atom. Maksudnya, ni atom, bila atom ini bergabung, sama ada 2 atom bergabung ataupun 3 atom bergabung, okay, ataupun berapa-berapa yang lebih, tak kisahlah berapa pun lebih. Jadi bila atom-atom ini bergabung, sekurang-kurangnya 2 atom bergabung, maka namanya bukan lagi atom, sekarang namanya ialah molekul. Okey, apakah charge bagi molekul? Molekul adalah neutral. Apa contoh molekul? Contohnya macam gas oksigen dan air. Kita tengok kat bawah ni. Ini adalah molekul air. Okay? Jadi molekul air ialah gabungan 3 atom kat sini. Okay. Atom apa yang ada? Yang pertama atom hidrogen. Jadi ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi ada 3 atom di sini bergabung membentuk air. Okay. Itu sebabnya namanya H2O. Okay. So H ini mewakili hidrogen. Okay. Jadi 2 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom oksigen, namanya ialah air, water molecule. Okay. Molekul air. Okay. Sekarang tengok lagi kat sini. Apa lagi contoh molekul? Okay. Molekul lain adalah seperti gas oksigen. Okay. Gas oksigen adalah molekul. Okay. Jadi oksigen ni kalau dia satu namanya atom oksigen. Tapi bila ada 2 atom oksigen, maknanya dia ada gabungan kat sini, namanya sekarang bukan lagi atom, namanya ialah molekul oksigen. Okay? Jadi molekul ini boleh sama ada gabungan atom yang sama jenis ataupun gabungan atom yang berbeza. Okay? Jadi bila atom berbeza ataupun atom yang sama jenis bergabung, okay, sekurang-kurangnya ada 2 atom terlibat, namanya ialah molekul. Okey? Baik, sekarang saya akan perkenalkan satu lagi perkataan baru. Tadi kita dah perkenalan dengan perkataan atom, okey, molekul. Sekarang kita nak berkenalan dengan satu lagi perkataan baru, namanya ialah unsur. Okey, unsur. Okey, unsur itu apa? Unsur ialah bahan yang paling ringkas. Okey, bahan yang paling ringkas. Okey, bila namanya bahan paling ringkas, maknanya unsur tidak boleh dipecahkan lagi kepada bahan yang lebih ringkas melalui kaedah sama ada kaedah kimia ataupun fizik. Okey, jadi unsur ialah bahan yang paling ringkas yang tidak boleh dipecahkan lagi. Okey, unsur terdiri daripada satu atom ataupun sekumpulan atom yang sama dikenali sebagai molekul. Okey, jadi unsur ini adalah terdiri daripada sama ada sejenis atom ataupun sekumpulan atom yang sama. Okey, katakanlah kita ada atom oksigen. Okey, atom oksigen bergabung dengan satu atom oksigen. Maknanya kita ada 2 atom yang sama. Maknanya itu ialah sejenis unsur. Okey, jadi gas oksigen adalah unsur. Macam air, okay, air H2O, kita ada atom hidrogen, kita ada atom oksigen. Jadi
air bukan unsur. Okey, kerana ada dua atom berbeza. Itu maksudnya. Baik, sekarang kita tengok contoh. Tengok contoh. Apa contoh unsur? Okey, apa contoh unsur? Contoh dia macam besi. Besi adalah unsur. Oksigen, hidrogen, aluminium, karbon, kuprum. Semua ni adalah contoh unsur. Kita gambar kat sini. Okey. Ini adalah gambar baldi. Okey, baldi zinc. Okey, baldi zinc. Dan baldi adalah semua kat sini adalah atom zinc. Okey, atom zinc yang bergabung. Okey, semua atom zinc. Jadi bila semuanya adalah atom yang sama jenis, jadi baldi zinc adalah sejenis unsur. Tengok oksigen pula. Oksigen. Sekarang oksigen adalah gabungan dua unsur oksigen. Okey, ni oksigen, semua oksigen. Okey, semua zarah kat sini adalah semua atom kat sini adalah atom oksigen. Okey, bila semua atom adalah oksigen, maknanya oksigen ialah unsur. Okey, semuanya atom yang sama jenis. Okey, tengok pula tong hidrogen. Okey, dalam tong hidrogen ada atom hidrogen. Okey, semua ni adalah atom hidrogen. Okey, bila ada atom hidrogen, bila ada molekul hidrogen, jadi semua ini adalah unsur. Sama juga kat sini, juga contoh ferrum, paku besi, besi ferrum. Semuanya adalah atom yang sama jenis, atom ferrum. Okay, oleh kerana semuanya atom yang sama jenis, jadi dia adalah unsur. Sama juga contoh di bawah ini karbon. Okay, karbon, ini semua adalah atom karbon. Okay, atom karbon sama jenis karbon semuanya, jadi ini adalah unsur. Baik, kita sambung lagi. Okey, sambung lagi. Jadi, bila tadi saya dah terang, okey, bila kita ada atom ataupun molekul yang sama jenis, okey, itu akan membentuk unsur. Okey. Sekarang, unsur boleh dibahagikan kepada berapa? Okay. Unsur sebenarnya kita boleh bahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah kumpulan bukan logam. Kumpulan yang kedua ialah kumpulan logam. Okey. Unsur bukan logam terbahagi kepada 3. Dia boleh jadi pepejal, okey, boleh wujud dalam keadaan pepejal, boleh wujud dalam keadaan cecair dan boleh juga wujud dalam keadaan gas. Jadi pepejal contohnya macam karbon, sulfur, iodine. Cecair macam bromin. Gas pula seperti gas hidrogen, oksigen dan nitrogen. Okey, logam pula boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, okey. Yang pertama pepejal, yang kedua cecair. Maknanya dia boleh wujud dalam keadaan pepejal dan cecair. Okey, contoh logam pepejal ialah emas, besi dan kuprum, manakala cecair ialah merkuri. Baik, kita dah belajar tentang 3 perkataan atom, molekul dan unsur. Baik, sekarang kita nak tengok macam mana unsur-unsur ini disusun ataupun diklasifikasikan oleh para saintis. Okey. So, kita tak payah dah nak cari apa mana unsur, macam kat mana unsur, apa contoh unsur, tak payah nak cari dah. Okey, sebab saintis dah jumpa dan dia dah tolong susun untuk kita. Okey, jadi semua unsur telah disusun dalam satu sistem yang sangat sistematik, namanya ialah jadual berkala unsur. Okey, jadual berkala unsur. Jadinya unsur ini dia dah bahagikan ke dalam satu jadual berkala seperti ini. Awak boleh lihat buku teks muka surat 167. Okey, 167. Okey. Sekarang ini unsur telah dibahagikan kepada 3. Okey. Yang pertama dalam bentuk logam, yang kedua separuh logam, yang ketiga bukan logam. Okey, dia dah disusun dah elok-elok cantik-cantik. Tak payah nak mikir-mikir dah. Okey, senang dah kerja kita. Okey, logam. Logam, unsur yang logam, okey, unsur logam warnanya adalah kuning. Jadi bermula daripada sini. Ni kuning ni Sini, ni semua ni logam ni warna kuning ni. Sampailah yang di sini. Okey. Dan kemudian di bawah ni. Okey, di bawah ni. Ni pun bawah. Okey, dia pun logam. Baik. Separuh logam yang mana? Separuh logam yang warna merah ni. Yang ini. Okey, yang ini. Manakala yang bukan logam, okey, bukan logam terletak di sini. Okey, ni semua bukan logam. Okey, terletak di sini. Dan satu lagi bukan logam dia duduk kat sini. Okey, satu lagi duduk kat sini. Satu je, hidrogen kat sini. Baik, nak kena hafal ke ni anak? Tak payah. Okay, tak ada orang yang menghafal jadual berkala. Tapi awak kena tahu. Okey,
Jadi ada 3, logam, separuh logam dan bukan logam. Okay, awak boleh lihat kepada buku teks muka surat 167. Jadi ada pernyataan di sini sehingga tahun 2016 terdapat lebih kurang 118 unsur di dunia telah ditemui. Okey? 118. Baik, sekarang kita nak sambung lagi. Kita nak belajar tentang unsur lagi. Tadi kita kata unsur ni ada unsur logam, ada unsur bukan logam. Jadi kita nak belajar apakah ciri-ciri unsur logam dan unsur bukan logam. Okay, tengok. Apakah persamaan? Yang pertama persamaan. Apa persamaan antara logam dan bukan logam? Okey, kedua-dua logam dan bukan logam, kedua-duanya ialah unsur. Itu persamaan dia. Perbezaan dia dari segi kekilauan. Logam berkilau, dia berkilat-kilat. Bukan logam, dia pudar. Okay, awak tengok contoh gambar kat sini, gambar paku besi dengan gambar sulfur kat sini, sulfur. Baik, kemuluran. Okey, logam adalah mulur, bukan logam adalah rapuh. Nanti saya akan cerita apa dia kemuluran. Okey, keboleh-tempaan, logam boleh ditempa, bukan logam tidak boleh ditempa. Okey, kekuatan regangan, logam kuat, bukan logam lemah ataupun mudah patah. Okey, kekondaksian elektrik. Okey, logam boleh mengkondaksikan elektrik dengan baik. Bukan logam adalah konduktor elektrik yang lemah kecuali karbon. Okey. Kekondaksian haba, logam adalah konduktor haba yang baik. Manakala bukan logam adalah konduktor haba yang lemah. Baik, dari segi ketumpatan pula, logam ketumpatannya tinggi, bukan logam ketumpatannya rendah. Maknanya logam kalau awak letak dalam air dia akan tenggelam sebab dia lebih tumpat. Okay, bukan logam pula dia akan terapung. Okey, takat lebur dan takat didih. Logam takat lebur, takat didih tinggi, manakala bukan logam adalah rendah. Okey, sekarang kita nak tengok apakah ciri-ciri logam berdasarkan contoh yang diberi. Okey, ini contoh Okey, aluminium. Okey, aluminium dia kata logam boleh ditempa. Boleh ditempa maksudnya boleh dibentuk. Itu maksud boleh ditempa. Mana awak boleh buat bentukkan dia. Okey, bentukkan dia. Okey, kuat dan ringan, pepejal yang berwarna kelabu dan berkilat. Okey, jadi logam berkilat. Okey, besi pula. Besi adalah kuat, mudah ditempa, maknanya boleh dibentuk. Bahan magnet, konduktor elektrik yang baik, maknanya dia boleh mengalirkan arus elektrik dan berwarna kelabu. Okey, berkilat nampak kat sini. Baik, kuprum adalah sejenis logam juga. Dia adalah kuat juga. Okey, kuat, tahan karat. Mulur. Mulur maknanya mudah dibengkok. Okey, tengok mudah ditempa maknanya mudah dibentuk. Mulur maknanya mudah dibengkok. Okay, konduktor elektrik yang baik berwarna coklat kemerahan. Okay, jadi kopi kita guna wayar elektrik so dia berkilat juga Baik, sekarang kita tengok contoh-contoh bukan logam dan ciri-cirinya. Okey, bukan logam contoh yang pertama kat sini adalah iodine, berwarna hitam, okey tak berkilat beracun, antiseptik mencegah luka daripada jangkitan bakteria. Okey. Kemudian kita ada klorin, okey sejenis gas berwarna kuning kehijauan, peluntur warna dan dia beracun. Kemudian ada sulfur adalah serbuk pepejal berwarna kuning. Awak tahu kan bila awak pergi camping yang kita tabur keliling kemah warna kuning tu itu sulfur. Beracun. Okey, sulfur juga boleh digunakan dalam membuat tayar, okey untuk menguatkan tayar. Okey. Jadi ini adalah bukan logam. Baik, sekarang kita nak tengok apakah aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengkaji ciri-ciri logam dan bukan logam. Okey, tengok yang pertama dari segi sifat kekilauan. Dia kekilauan. Macam mana nak buktikan yang logam itu berkilat dan bukan logam tidak berkilat. Okey, yang pertama kita ambil rod besi. Rod besi, okey, ni adalah logam. Rod karbon itu bukan logam. Kita gosokkan dengan kertas pasir. Okey, apa pemerhatian dia? Rod besi menjadi berkilat. Rod karbon menjadi kusam ataupun tidak berkilat. Okay, inference dia logam menjadi berkilat apabila digosok, bukan logam tidak menjadi berkilat apabila digosok. Okay, seterusnya kemuluran. Okay, kemuluran apa? Memanjang apabila ditarik atau dibengkok. Okey, tengok apa aktiviti yang dibuat. Bengkokkan rod kuprum dan rod karbon dengan tangan. Okay, perhatian. Rod kuprum memanjang menjadi bentuk melengkung, maknanya boleh dibentuk. Rod karbon patah.
Okey, jadi inference-nya logam adalah mulut, bukan logam tidak mulut. Okey, kebolehtampaan. Maksudnya apa kebolehtampaan? Keupayaan mengubah bentuk apabila diketuk. Okey, maknanya kalau kita ketuk dia boleh jadi bentuk yang lain. Okey, kita ketuk kerajang kuprum iaitu sejenis logam dan ketulan sulfur sejenis bukan logam dengan tukul. Okey, apa pemerhatian dia? Kerajang kuprum menjadi leper dan mudah dibentuk. Ketulan sulfur menjadi hancur. Di inference dia, logam boleh ditempa, bukan logam adalah rapuh. Kita sambung lagi aktiviti mengkaji ciri-ciri logam dan bukan logam. Kita tengok kekondisian elektrik ataupun kebolehan mengalirkan arus elektrik. Kita pasangkan litar elektrik seperti berikut. Dan kemudian kita akan gunakan rod kuprum dan ketulan sulfur. Kita tengok yang mana akan mengalirkan elektrik. Kalau elektrik tu ada, dia dapat dikonduksikan ataupun dapat dialirkan, emitter ini, jarum di dalam ni akan bergerak. Tengok. Untuk yang pertama, kita gunakan rod kuprum. Jarum emitter terpesong apabila rod kuprum disambungkan. Itu untuk rod kuprum. Kemudian ketulan sulfur, jarum emitter tidak terpesong apabila ketulan sulfur disambungkan. Jadi apa kesimpulannya? Bila jarum emitter terpesong, maknanya logam mengalirkan elektrik. Bila jarum emitter tidak terpesong, bukan logam tidak mengalirkan elektrik kecuali grafit ataupun karbon. Takat lebur pula. Kita tengok macam mana takat lebur logam dan bukan logam. Panaskan serbuk besi iaitu logam dan serbuk sulfur bukan logam dengan kuat secara berasingan. Kita masukkan dalam dua bekas berbeza kemudian kita panaskan. Kita tengok apa jadi. Pemerhatiannya, serbuk besi tidak melebur, sulfur melebur dengan cepat. Jadi apa kesimpulan kat sini? Logam mempunyai takat lebur yang tinggi, bukan logam mempunyai takat lebur yang rendah kecuali intan dan grafit. Baik, sekarang kita tengok satu soalan lah. Kita cuba jawab satu soalan. Soalan tanya, namakan dua unsur logam. Dan namakan dua unsur logam. Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri fizik bagi 4 unsur berbeza. Dua unsur tersebut ialah logam. Jadi dia minta namakan dua unsur logam tersebut. Kita tengok ciri-ciri yang diberikan. Yang pertama, keadaan pada suhu bilik. Unsur P pepejar, unsur Q cecair, unsur R cecair, unsur S adalah gas. Jadi logam dia hanya boleh wujud dalam keadaan pepejar dan cair. Jadi S ni salah. Bukan logam lah. Di S ni memang awal-awal kita buang. Warna. Kita ke kondisian elektrik pula. Kondisian dululah kita tengok Ketiga-tiga unsur P, Q dan R boleh mengkonduksi elektrik. Kemudian warna. Unsur P kelabu, unsur Q tidak, unsur R kelabu keperakan. Jadi yang berkilau kat sini adalah P dengan R. Jadi jawapannya adalah P dan R adalah logam. Jadi Q dengan S adalah bukan logam. Baik, itu sahaja kita nak belajar hari ini. Jadi saya kasih awak sedikit kerja rumah. Buku SPS muka surat 79, 81, 82, 83. Tengok baik-baik Saya kata 79, 81, 82, 83. Saya tak suruh buat muka surat 80. Saya tak suruh buat muka surat 80. Jadi jangan buat 80. Tak sampai lagi. Baik, itu sahaja. Terima kasih semua. Pastikan awak siapkan awak punya kerja rumah dan hantar kepada saya seperti biasa. PM saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.